Okey, seterusnya kita lihat tajuk 1.2 iaitu cert. Okey, untuk cert ni dia ada dua syarat. Yang pertama dia mesti dalam bentuk root. Root ataupun yang biasa kita jumpa dalam bentuk square root lah. Itu syarat pertama. Dia adalah square root ataupun dalam bentuk root. Okey. Tetapi tak semua yang bentuk root ni ataupun square root ni kita nama dia sebagai cert. Sebab dia ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua dia adalah dia mesti ada irrational number. Irrational number ni kita lihat dulu maksud rational number. Kalau rational number, kalau kita tukar dalam bentuk decimal number, nombor yang di hujung tu ada pattern berulang. Contoh macam ni lah. 1.32525255. Maksudnya di hujung tu dia ada pattern berulang iaitu 25, 25, 25. Ini dia panggil rational number. Sama juga contoh yang kedua, kalau kita ada nilai 3.144133. Ini pun dipanggil sebagai rational number. Maksudnya ada pattern berulang untuk nombor yang sebelah kanan. Ataupun contoh yang ketiga, katakan kita kira, kita dapat nilai satu nombor, 5 contoh. 5 ni saya boleh tulis dalam bentuk pecahan, 5/1. 5/1. Jadi kalau kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, syarat nombor yang di atas dan di bawah ni mesti nilai tepat. 5/1, 2/5, maka itu adalah contoh rational number. Jadi kalau kita lihat untuk cert ni irrational number. Contoh, katakan kita lihat adakah cert ataupun kita lihat square root of 2 ni boleh tak kita panggil dia sebagai cert? So, kita akan lihat nilai dia. Kalau kita gunakan calculator, square root of 2, nilai dia adalah 1.14142136562 dan seterusnya. Jadi, untuk di sini kita lihat nombor yang di sebelah kanan tu tiada pattern berulang. Ini dia panggil irrational number. Jadi kesimpulan dia, untuk square root of 2 ni kita boleh panggil dia sebagai cert. Sebab yang pertama dia ada bentuk root, yang kedua dia ada bentuk irrational number. So ingat irrational number tu maksudnya nombor decimal number tu tidak ada bentuk berulang yang di hujung sebelah kanan. Kita lihat contoh yang kedua. Square root of 4 ni bila kita guna calculator dia adalah nilai sama dengan 2. Kalau kita lihat square root of 4 ni nilai dia adalah sama dengan 2. Dan 2 ni dia sama dengan, kita boleh ubah kepada 2/1. 2/1. Bila kita berjaya tulis dalam bentuk fraction 2/1, ini tak boleh dipanggil sebagai irrational number. Sebab ini termasuk dalam rational number. Rational number itu adalah contohnya tadi 5 sama dengan 5/1. Kita boleh ubah dalam bentuk fraction, tapi nilai di atas dan bawah tu adalah nilai tepat. So, untuk contoh yang kedua ni, yang ini tak boleh dipanggil sebagai cert. Walaupun dia ada bentuk root, tetapi dia adalah rational number. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kalau kita lihat nilai square root of 5. Nilai dia adalah 2 point, ni kalau kita lihat ni, 2.23606 kemudian 7977 dan dot. Dan kita lihat nombor yang di hujung ni tiada bentuk pattern berulang. Maka yang ini kita boleh panggil dia sebagai cert. Ini kita boleh panggil dia sebagai cert sebab syarat yang pertama bentuk root ada, syarat yang kedua adalah irrational number. Okey, kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Square root of 9. Ini kita boleh nilaikan dia sebagai nilai 3. 3 ni kita boleh tulis sebagai 3/1. Bila kita berjaya tulis dalam bentuk fraction 3/1, maka yang ini dipanggil rational number. Sedangkan syarat kita mesti irrational number. Maka contoh yang ini tak boleh dipanggil sebagai cert. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Kalau kita lihat nilai square root of 7. Ini nilai dia adalah
2.645751 dan seterusnya. Yang ini syarat yang pertama, set ada. Okey, dalam bentuk square root ada. Kemudian syarat yang kedua, kita lihat decimal number ni, nombor 2 hujung ni tiada bentuk pattern berulang. Okey, jadi dia masuk dalam kategori irrational number. Jadi bila ada dua syarat, yang pertama root, yang kedua irrational number, maka contoh yang ni kita boleh panggil dia sebagai set. So, biasa kita baca dia sebagai square root of 7. Tapi boleh juga kita baca sebagai set of 7. Okay? Jadi syarat umum dia, syarat yang pertama dia boleh dipanggil set adalah dia bentuk root. Itu yang pertama. Tapi kena ada syarat yang kedua adalah irrational number. Kalau dua syarat ni ada, keseluruhan tu kita boleh panggil dia sebagai set. Okey, kita lihat beberapa properties. Okay, kita ada 6. Saya fokuskan yang selalu kita gunakan. Okey, contoh kalau kita jumpa soalan tu dia ada square root of 24. Maka kita boleh pecah 6 darab 4 dan setiap nombor tu kita boleh pecah adanya square root. Okey. Sama juga kalau bentuk fraction, asalnya square root dia sekali je, A over B, kita boleh pecah kepada atas square root of 25, bawah square root of 5. Okey. Kemudian maksudnya kamu kena ingat, fahamkan yang pertama, yang kedua, ini yang biasa kita gunakan lah. Kemudian yang kelima ni. Okey, yang kelima ni kita nak jumlahkan set. Okey. Kalau kita nak mudah, kita contoh macam ni set of 2 ni, katakan saya wakilkan dengan K lah. Ini K, yang ini pun K. Maka saya boleh tulis 4K tambah dengan 7K. Maka kita akan dapat 11K. Okay? Jadi untuk soalan ni, kita boleh tulis jawapan akhir dia adalah sama dengan 11. Tapi jangan guna K, kita guna set of 2. Okay? Ini contoh. Kalau kita ada dua set yang sama, kita boleh jumlahkan. Cara nak jumlah mudah je. Kita ambil je nombor 4 tambah 7. So kita akan dapat 11, tapi mesti ada sebelah dia adalah set of 2. Ataupun payah sangat, kita wakilkan set of 2 ni dengan satu huruf K. So 4K tambah 7K dapat 11K. Tapi jawapan akhir letak 11, kemudian square root of 2. Okey, sama juga untuk contoh yang ke-6 ni. Kalau kita nak mudah, saya buatlah 6K tolak 3K. Maka jawapan kita adalah 6 tolak 3, 3. So jawapan dia 3K ataupun 3 square root of 3. Okay? Dia kita boleh comparekan dengan 3K. Tapi jawapan mesti tulis 3, kemudian square root of 3. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okay, using the properties of set, simplify the expression below. Okay. Maknanya sekarang ni, untuk contoh yang A ni, square root of 45, kita pecahkan kepada dua nombor, di mana salah satu nombor ni kita boleh buat square root. Contoh dia adalah 9 darabkan dengan 5. Okay, 9 darab 5. Dan bila kita gunakan properties, saya boleh buat 9 square root of 9, kemudian multiply by square root of 5. Kita gunakan properties tadi, dan 9 ni kita boleh buat square root, maka jawapan akhir dia kita adalah 3 square root of 5. Ataupun 3 set 5. Sama juga untuk soalan B, square root of 24, kita pecah supaya salah satu nombor tu kita boleh buat square root. Contoh macam ni lah, 4 darab 6. 4 darab 6. Kemudian kita boleh gunakan properties. Dan kita akan dapat 2 set 6. Okay. Ataupun kalau kita dah mahir, yang step ni kita skip, kita hanya fokuskan yang ni. Terus kepada jawapan. Nilai dia 2. Okay, kalau dah mahir, terus kepada step yang ketiga.
Kemudian kalau kita lihat soalan C pula, square root of 4 over 36. Ini kalau kita gunakan properties tadi, atas boleh ambil square root of 4, bawah pun sama. Okay, so kalau kita nilaikan, ini adalah 2/6 dan jawapan akhir kita adalah 1/3. Tinggalkan jawapan seringkas yang mungkin. Kemudian untuk soalan D pula, third of 32 to the power of negative 2/3. Okey, yang ini kita boleh gunakan konsep indeks, di mana 32 ni kita tukar dalam bentuk 1/2, kuasa 1/2. Kemudian darabkan dengan negatif 2/3. Yang ini kita dah belajar indeks, maka yang kuasa ni kita darab. Kuasa ni kita darab. Ni ada yang boleh cancel, kita cancel. So kuasa negatif 1/3. 1/3. Okay. Kemudian 32 ni kita boleh ringkaskan. 32 ni dia sama dengan 2 kuasa 5. So 2 kuasa 5. Dan jawapan akhir dia kita boleh ringkaskan kuasa negatif 5/3. Sama juga kita nak using the properties of third, expand and simplify the expression below. Okay, yang pertama, saya salin dulu soalan. Subtract to 5 third 3. Okay, sebelum kita selesai ni, kita lihat sikit nota. Okay, yang pertama, kalau kita jumpa set yang sama, kalau kita darabkan, kita akan dapat hilang dia punya square root dia. So dapat nombor 5. Contoh macam tu. Okay, tapi kalau kita jumpa 5 set 5 contoh, maka dia tak berubah apa-apa lah, kekalkan dalam bentuk soalan tu lah, 5 set 5. Okay, jadi kalau yang sama kita akan dapat 5 lah. Yang ketiga, kalau katakan kita jumpa yang pertama set of 3 multiply by set of 5. Yang ini kita gunakan satu je square root, tapi nombor tu kita akan darab. So properties ni selalu kita akan gunakan lah. Okey, jadi kalau kita patah balik kepada soalan, kita expand set 5 multiply by set 5. So kita boleh gunakan nota nombor 1 ni. So kita akan dapat 5. Okey, kemudian kita darab yang ni pula, yang kedua. Okey, kita darab yang kedua. Yang ini kita akan dapat 5. Kemudian kita boleh ambil 5 darab 3. Okey. Maknanya kita akan jumpa set 5 multiply by set 3. So kita akan dapat set 15. Maka kita akan ambil 5 tolak dengan 5 square root of 15. Okey, so macam tu. Jadi gunakan nota yang 3 ni. Okey. Kalau kita darab set yang sama, dapat nombor 5 tanpa ada square root. Dan kalau kita ada gabungan 5 set 5, dia tak akan berubah apa-apa. Kalau yang ketiga, set 3 multiply by set 5, kita boleh ambil square root. Kita ambil sekali je, kemudian yang nombor tu kita darabkan. So 3 darab 5, 15. Sama dengan ni lah. Saya expand. Ini kalau kita baru belajar lah. So yang ini saya darabkan dengan sebelah sini. Apa yang saya buat? Ini kurungan yang kedua. Kemudian tambah dengan set 2 multiply by 2 set 3 plus set 2. Ini permulaan ni kita buat macam ni lah. Kalau dah mahir baru kita expand terus. Okey, kemudian berdasarkan pada nota tadi, kita expand. Okey, kalau macam ni kan, set 3 multiply by 2 set 3, maka dapatlah 2 darab 3. Kemudian set 3 multiply by set 2 dapat set of 6. Sebab 2 darab 3, habis kurungan yang pertama. Kemudian kurungan yang kedua, yang ini kita akan dapat 2 set 6. Sebab 2 ni kekal, 2 darab 3, 6. Tapi ada square root. Kemudian kalau kita expand set 2 multiply by set 2, kita boleh ambil nilai 2. Okay.
Okey, kemudian kita jumlahkan ni. Yang ni kita jumlahkan. Ini ibarat macam K lah. K tambah 2K. So, dapatlah 3K. Tapi janganlah guna K. Kita guna set of 6. Kemudian nombor ini 6. 6 tambah 2, 8. Okay, maka kita akan dapat 3 set 6 tambah 8. Okay, kemudian kita lihat rationalizing the denominator. Ini maksud dia. Biasanya kalau kita jumpa soalan contoh, katakan saya jumpa soalan 1 per set 2 lah. Okay, bila kita nak rationalize, kita tak boleh biarkan jawapan dalam bentuk per dengan set. Okay, jadi apa yang kita buat, kita akan darabkan dengan yang di bawah ni. Ikut je bawah ni, set 2 over set 2. Maka jawapan kita adalah set 2 over 2. Ini yang maksud dia rationalizing ni. Okay? Sebab asalnya kita punya soalan 1 per set 2. Jawapan kita jangan biarkan dalam bentuk over set 2. Okay? So kita darab je dengan di bawah tu denominator tu. Maksud dia, istilah dia dipanggil conjugate. Okay? So kena faham conjugate. Sebenarnya conjugate ni dia ada banyak ni. Kamu hafal je yang ni, bentuk umum ni. So yang ni, conjugate dia adalah bentuk yang sama, cuma tanda yang di tengah tu berubah. Tanda yang tengah tu berubah. Ni dia panggil conjugate. Kalau yang tengah tu asalnya tanda tolak, maka conjugate dia adalah sama, tapi tengah tu tanda dia akan jadi tambah. Kalau kita ada 3 sebutan, sebab untuk menghasilkan conjugate ni, biasanya mesti ada 2 sebutan. Jadi kalau kita jumpa 3 sebutan, kita setkan. Saya setkan yang pertama tu adalah set A plus set B. Katakan kita setkan macam tu. Maka ingat, yang berubah tanda tu adalah yang di tengah. So ini sebutan pertama, asalnya tambah sebutan kedua. Maka conjugate dia adalah yang pertama tolak sebutan yang kedua. Dia macam tu. Sama juga yang ni. Katakan saya setkan yang pertama ni adalah yang ni. Maka tanda yang ketiga ni akan berubah menjadi tambah. Ini sebutan yang pertama tolak sebutan yang kedua. Maka conjugate dia sebutan pertama tambah sebutan kedua. So conjugate itu adalah tanda yang di tengah di antara dua sebutan tu yang akan berubah. Okey, kita lihat contoh. Contoh yang ketiga, express each of the following with a rational denominator. Maksudnya, bila kita selesaikan, pastikan nombor yang di bawah tu jangan ada bentuk set. Contoh macam ni lah. Untuk yang A ni, 2 over set of 3. Maka, kalau kita nak rationalize, maka darabkan dengan untuk kita multiply by conjugate ni, kita refer kepada denominator yang di bawah ni. Kalau satu sebutan, kita ikut je set of 3 over set of 3. Sebab kita kena ambil per yang sama supaya ni sebenarnya darab dengan satu. Kita tak mengubah soalan, cuma mengubah bentuk. So yang di atas ni kita darab. So 2 set 3. Kemudian yang tadi kita dah jumpa tadi nota tadi. Kalau set of 3 multiply by set of 3, maka hilanglah square root dia. Maka itulah kita punya jawapan. Kemudian kalau kita lihat soalan B pula. Kita lihat soalan B. Kita lihat soalan B. 2 per dengan set of 3 minus 1. So ingat kita nak buat conjugate ni mesti berdasarkan denominator. Maka conjugate dia adalah daripada set 3 minus 1, dia akan jadi tambah. Kenapa tambah? Sebab kita ambil daripada denominator tu, kita buat conjugate. Conjugate tu tanda yang tengah tu berubah. So bila dah selesai ni, so kita darab yang di atas expand. So 2 set 3 tambah 2. Kita expand. Ni ibarat macam kurungan ni. Kita expand. Yang di bawah ni, so kita lihat sikit.
nota ni. Kalau kita jumpa A tolak B, A tambah B, terus je kita buat sebutan yang pertama kuasa 2, tolak sebutan yang kedua kuasa 2. Jadi untuk yang di bawah ni, sebenarnya kita kena expand, tapi disebabkan ini adalah conjugate, so kita terus je gunakan kaedah ni. Sebutan yang pertama kuasa 2. Kuasa 2 tolak sebutan yang kedua kuasa 2. Maka untuk yang di bawah tu kita akan dapat, ni kekal, yang di bawah ni dapat 3 tolak 1. Ni, so per 2. Per 2. So 2 set 3 per 2 per 2 lagi. Maka setiap sebutan bahagikan dengan 2, maka kita akan dapat set 3 plus 1. Itu adalah jawapan akhir kita. Okey, kita lihat soalan C pula. Set 3 plus 1 over set 3 minus set 2. Okey. Yang ini kita lihat soalan ni, set masih ada di bawah. Maka kita darabkan dengan conjugate. Conjugate tu mesti refer kepada denominator. Maka mesti darabkan dengan set 3 plus set 2 over yang sama. Okey, yang sama. Kemudian kita akan expand. So yang di atas ni kita expand. Ibarat macam 2 kurungan, expand. Set 3 multiply by set 3, kita akan dapat 3. Gunakan yang tadi. Set 3 multiply by set 2, maka kita akan dapat tambah dengan set of 6 pada darab. Kemudian 1 darab set 3, dapat set 3. 1 darab set 2, dapat set 2. Okey, kemudian untuk yang di bawah, kita menggunakan nota tadi. Kalau ada A tolak B, kemudian A tambah B, maka sebutan pertama kuasa 2, tolak sebutan yang kedua kuasa 2. So, untuk yang di sini, terus kita ambil set 3 squared dan mesti tolak. Okey. Untuk yang di atas, kita dah tak boleh buat apa dah. So, kita salin je. 3 tambah set of 6 tambah set 3 plus set 2. Kemudian kita bahagikan dengan 3 tolak 2. Maka jawapan kita kekal samalah. Okay, semua ni kita tak boleh simplify. So, inilah kita punya jawapan. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Ini contoh kita nak selesaikan pula. Kita dah beri set equation. Kita nak selesaikan. Jadi yang pertama, set of x equals to 3. Okey. Maka kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. Maka sebelah kiri hilang square root. Square root dengan square ni tidak tak dijumpa. Kalau jumpa dia hilang. Maka sebelah kanan tu akan dapat 3 kuasa 2, 9. Okey. Kemudian soalan yang kedua. 2 tolak dengan square root of x minus 1 equal to 0. Yang ini kita boleh tukar kepada x minus 1 equals to 2. Jadi kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. Sebelah kiri dapat x tolak 1. Hilangkan square root je. Sebelah kanan akan dapat 4. Dan akhir sekali kita akan dapat jawapan 5. 4 tambah 1. Sama juga kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. Untuk sebelah kiri 2 kuasa 2 4. Kemudian square root dia akan hilang. Dan kita akan dapat 3 kuasa 2 9. Selesaikan. Sama dengan 9. Maka jawapan akhir kita adalah 5/4. Kemudian soalan D pula. Square root of 1 minus x. Square root of 20. Sama juga kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. Maka square root tu akan hilang. Dan kita akan dapat x sama dengan negatif 19. Okey, kita lihat exercise 1.2, soalan yang pertama. Using the properties of sets, simplify the expression below.
Okay, kita ada 5 kuasa 2 kemudian square root of 2. Ini sebenarnya dia sama dengan kalau kita tukar dalam bentuk indeks, dia adalah 2/2. Kan 2/2 1. So jawapan dia adalah 5. Kemudian soalan B pula, kita ada 3 kuasa 2, kemudian ada 6 kat luar. Ini kita boleh tukar kepada 2/6. Okay. Kita utamakan yang dalam ni. Okay, 2/6. So jawapan kita adalah 3 kuasa 1/3. Okay. Kalau nak buat jawapan dalam bentuk root, 3, kemudian ada 3 kat luar. Okay, sama je. Kemudian kita lihat soalan C pula. Okey, so kita selesaikan dulu. Kita ada root ni sampai 2 kali ni. Ni 9, okey. Jadi kita settlekan ni dulu. Maka kita boleh tulis sebagai ini, kita ambil root of 9. Kemudian yang ni boleh tukar kepada 6 kuasa 3/2. Sebab square root 3/2. Kemudian kita boleh tukar lagi 6 kuasa 3/2. Okey, kemudian kita boleh tukar kepada 1/9. 1/9. Maka selesaikan ni, ada yang kita boleh cancel. Ini dapat 3, so 1/6 lah. So 6 kuasa 1/6. Ataupun boleh juga dalam bentuk root 6 kuasa 1, kat luar ni 6. Kemudian untuk soalan D pula, 6, kemudian kita ada set of 7 plus 2 set of 7. Ini macam tadi sama, kalau kita nak mudah, anggap ni K, yang ni K. So kita akan ambil 6 tambah 2. So dapatlah 8K. Tapi jangan jawab 8K. 8 set of 7. Okey, untuk soalan E pula. Okay, 5 set of 3 subset to square root of 27. Okey. Untuk yang square root of 27 ni kita boleh tukar kepada ambil pecah kepada 2 nombor, tapi salah satu nombor tu kita boleh buat square root. Okey. Ni boleh tukar kepada 9 darab 3. So kita akan ambil 5 set 3 subset to square root 9 darab 3. Okey. So yang ini sebenarnya kita boleh nilaikan. So kita ambil 5 set 3 tolak dengan 3 set 3. 3 ni mana datang? Datang daripada square root of 9. Kemudian sama juga tadi, 5K tolak 3K. 5 tolak 3, 2. So jawapan kita mesti ada set 3. Untuk soalan F pula. Okey, soalan F. Ini pun sama juga. 27 ni kita kena pecah kepada 2 nombor. Di mana salah satu nombor tu mesti yang kita boleh buat square root. So saya salin dulu soalan. 2 set 3. Kemudian 12. Okey, yang ini pun sama juga. Kita akan tukar juga. Ini tukar kepada 4 darab 3. Supaya salah satu nombor tu kita boleh buat square root. Yang ini kita tukar 9 darab 3. Okay, so saya tukar. So sama dengan 3 square root of 9 darab 3. Kemudian kekalkan yang ni. Yang ni tukar kepada 4 darab 2. Bukan 4 darab 2, 4 darab 3. Okay, jadi yang ini kita boleh buat square root. Yang ini pun boleh. Maka kita akan dapat ni 3, ni dapat 3. 3 darab 3, 9. Okay, yang ini kekalkan. Yang ni square root of 4 dapat 2. 2 set 3. Kemudian kita guna kaedah tadi. 9K tolak 2K tambah 2. Okay, maka dapatlah 9K. Ataupun 9 set 3. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula.
Using the properties of sets, expand and simplify the expression below. So yang ini saya salin dulu soalan. Okey, yang ini terus kita selesaikan sebab tadi kita ada nota. Kalau A tolak B, kalau kita ada A tolak B, A tambah B, maka terus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, jadi yang ni terus kita ambil 3 kuasa 2 tolak set of 2 square. So kita akan dapat 9 tolak 2. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, 2 set 3 tambah 4 set 2. Kemudian set 3 tolak set 2. Okey. So yang ni kita akan expand. Okey. Ataupun kalau tak mahir saya ambil ni dulu. Saya ambil yang pertama dulu. So 2 set 3 darab kurungan yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian kita ambil yang kedua pula. Saya ambil tambah 4 set 2 darab kurungan yang kedua. Okey. Kemudian kita expand. Ini kalau kita expand ni, kita akan dapat 2 darab 3. So 2 darab 3, 6. 6. Tolak dengan ni, darab ke sini pula. So 2 set 6. 2 ni kekal. Set 3 darab set 2 dapat square root of 6 ataupun set of 6. Tambah dengan ini pun kita expand 4 set 6 kemudian tolak dengan 4 darab 2. Okey. 4 darab 2 ni datang daripada ni lah. 4 darab 2. Kemudian mana yang nombor ni kita jumlahkan. So 6 tolak 8. 6 tolak 8 negatif 2. Kemudian yang ini kita boleh ambil negatif 2K tambah 4K. So dapatlah tambah 2K. Okey, selesai. Okey, kemudian untuk soalan A pula, kita ada 3 set 5, kemudian over 3, 2 set 3. Express each the following with a rational denominator. Maksudnya, itu punya soalan kita ada dalam bentuk set. Jadi kita rationalize, maka refer kepada denominator. Okay, jadi kita boleh ambil darabkan dengan, nak ambil 2 set 3 boleh ataupun nak ambil set 3. Set 3 je. So saya ambil set 3 over set 3. Maka yang di atas kita expand. So dapatlah 3 set 15. Okay, yang di bawah 2 darab 3. Okay. Okay, kemudian kalau kita simplify 3 per 6, 1 per 3. 3 per 6, 1 per 2. Okay, 1 per 2, kemudian square root of 15 ataupun set of 15. Kemudian untuk soalan B pula, kita ada set 3 over set 3 minus 1. Ini pun sama juga, multiply by, refer kepada denominator. So, bila ada 2 sebutan, maka sebutan yang di tengah tu, kita kena letak tambah. Okay, kemudian kita akan expand. So, set 3 multiply by set 3 dapat 3, kemudian plus set 3 divide by, yang ini kita gunakan peraturan tadi lah. Kalau kita ada A tolak B, A tambah B, maka sebutan yang pertama kuasa 2, tolak sebutan yang kedua kuasa 2. So, yang ini kita akan dapat 3 tolak 1. 2 lah. So, dapatlah 3, kalau nak pecah satu-satu pun boleh, 3 per 2 tambah set 3 per 2. Ataupun nak cantumkan sekali pun boleh. Okey, untuk soalan C pula, 2 dengan 2 set 2 tolak 1. So, sama juga refer kepada denominator. Sebutan yang di tengah tu kita akan tukar kepada tambah. Okey, tambah. Kemudian kita expand yang di atas. Ni ibarat kudu kaitan. So 2 kali 2 4. 4 set 2 tambah 2 darab 1 2.
Untuk yang di bawah, tak payah kita kembangkan secara 2 kali kurungan. Terus je kita gunakan sebutan yang pertama kuasa 2 tolak dengan sebutan kedua kuasa 2. So kita akan dapat 4/2 tambah 2 perkan dengan yang ini 2 kuasa 2 4. 4 darab 2 tolak 1. So kita boleh ambil 4/2 tambah 2 perkan dengan 8 tolak 1 7. So kita boleh buat macam ni ataupun kita pecah 4/7/2 tambah dengan 2/7. Okey, untuk soalan D pula 8/5 tolak dengan 2 bagi dengan 5 tolak 2/2. Yang ini pun refer kepada denominator. Kita darabkan dengan 5 tambah 2/2 bagi dengan 5 tambah 2/2. Okay. So kita expand yang di atas. Ini maksud dia 2 kali kurungan ni. So 8/5 darab dengan 5. So dapatlah 8 darab 5. Kemudian yang ini darabkan lagi dengan ni. So 8 kali 2 16 10. Kemudian kita darab sebutan yang kedua pula. Yang kedua yang di sini. Maka dapatlah negatif 10. Kemudian tolak dengan 2 darab 2. Sebab negatif set tu multiply by 2/2. So dapatlah 2 darab 2. Kemudian perkan dengan okey, yang bawah ni terus. Sebutan yang pertama kuasa 2 tolak sebutan yang kedua kuasa 2. Okey, maka yang di atas so jumlahkanlah. Ni 40 tolak 4. So dapatlah 36. Tambah dengan yang ini kita boleh ambil 16K tolak K. Dapatlah 15K. Okey, untuk yang di bawah ni akan jadi 5 tolak 2 kuasa 2 4. Set of 2 square akan darab 2. Maka jawapan akhir kita adalah 5 tolak 8 tolak 3. So 36 tambah 15 set of 10 divided by 5 tolak 8 tolak 3. Maka jawapan dia negatif 12 tolak dengan 5 set 10. Maksudnya setiap sebutan tu bahagi dengan negatif 3. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Square root of x minus 2 equals to 3. Yang ini kita boleh buat squaring both side. So kita akan dapat x tolak 2. Hilang je square root. Sebelah kanan 9. Maka dapatlah 9 tambah 2 11. Untuk soalan B pun sama juga. Okey, yang ini kita akan kuasa 2 kiri dan kanan semua. Maka dapat 4, square root akan hilang. Ini akan jadi 16. Kemudian 4x tambah 4 sama dengan 16. 4x sama dengan 16 tolak 4, 12. Maka x sama dengan 3. X sama dengan 3. Okey, kita lihat soalan C pula. X tambah 7 sama dengan X tambah 5. Dan kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. X tambah 7. Kemudian yang sebelah kanan ni, bila kurungan kuasa 2, kita kena expand 2 kali kurungan. Ataupun saya galakkan terus kepada jawapan. Dia mesti ada 3 sebutan. So, X kuasa 2. Sebutan yang tengah ni kita ambil 2 darab 5 darab X. So, 10X tambah 25. Okay, kemudian kita akan ambil X kuasa 2. Yang ini bawa ke sana. So, tolak tambah 9X. 25 tolak 7. 25 tolak 7. 18. Sama dengan 0. Okay, kemudian kita gunakan calculator. Kita dapatkan dia punya faktor dia.
Okay, EQN. So, kita faktorkan. So, kita ambil 1 sama dengan 9 sama dengan 18 sama dengan. So, yang pertama adalah negatif 3. Yang pertama negatif 3. Yang kedua adalah negatif 6. Ataupun kita buat kurungan. So, yang ni tambah. Yang ni pun tambah. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita akan dapat jawapan dulu. Bila dapat jawapan, nak tukar kepada kurungan. Kalau jawapan kita negatif 3, maka kurungan tu tukar kepada tambah. Kalau katakan jawapan kita positif 6, maka kurungan kita X tolak 6. Okey, kemudian disebabkan soalan kita ni adalah bentuk set. Jadi kita kena semak, adakah dua-dua jawapan ni kita boleh terima. Jadi kita kena semak lah. Tak semesti dua-dua jawapan tu betul. So, kita cuba gantikan sebelah kiri dan kanan adakah sama. Kalau kita rujuk, kalau kita ganti negatif 3, sebelah kiri ini adalah 4. So, 2 jawapan dia. Square root of 4, 2. Kemudian sebelah kanan, kita akan dapat tolak 3 tambah 5, 2 juga. Okay, betul. Kemudian kalau kita ambil negatif 6 pula, sebelah kiri 1. Sebelah kanan akan jadi 1 juga. Maka dua-dua jawapan boleh diterima. Okay, so kita kena semak. Kita kena cek kalau dua jawapan tu kena lihat. Adakah dua-dua tu kita boleh ambil sebagai jawapan. Okey, untuk soalan D pula. Ni X kuasa 2 tambah 2. Kemudian 2X kuasa 2 tolak 23. Okey, kita kuasa 2 kiri dan kanan. So, hilang je square root. 2X kuasa 2 tolak 23. Kemudian kalau kita bawa ke sebelah kanan, so dapatlah X kuasa 2. Kemudian ini bawa ke sebelah kanan, asalnya negatif 25 sama dengan 0. Maka X tu adalah negatif 5 dan X sama dengan 5. Kemudian kita semaklah jawapan. Boleh tak kita ambil dua-dua nombor ni? Okay, kalau boleh, maka dua-dualah sebagai jawapan. Okay, so kalau kita semak, sebelah kiri square root of 27, kalau ambil 5. Sebelah kanan, betul ya, 25, 50, betul. Kalau ambil negatif 5, sama juga. So dua-dua jawapan boleh diterima.